Rasuah adalah perbuatan memberi atau menerima uang, hadiah, atau layanan untuk keuntungan secara tidak sah dan melibatkan penyalahgunaan kuasa. Tahukah Anda, rasuah boleh terjadi dalam pelbagai bentuk. Antaranya ialah rasuah dalam bentuk duit, perkhidmatan, jawatan, dan diskaun. Contoh bagi setiap bentuk rasuah. Rasuah dalam bentuk duit. Dalam bentuk duit, rasuah boleh terjadi apabila seorang majikan memberi uang kepada pegawai bagi mempengaruhi kelulusan atau mempercepatkan urusan. Selain itu, contoh situasi bagi rasuah dalam bentuk perkhidmatan pula, seorang individu menawarkan servis membaiki rumah kepada seorang pegawai secara percuma sebagai balasan untuk mendapatkan lesen perniagaan. Seterusnya, rasuah dalam bentuk jawatan terjadi apabila seorang pegawai melantik kenalannya ke jawatan tinggi walaupun tidak layak sebagai balasan karena pernah membantu kepentingannya sebelum ini. Akhir sekali, rasuah dalam bentuk diskaun, misalnya, seorang peniaga memberi diskaun besar atau barangan murah kepada pegawai penguat kuasa supaya tidak mengambil tindakan terhadap kesalahan perniagaan. Rasuah merupakan satu isu serius yang memberi kesan besar terhadap pelbagai aspek termasuk ekonomi, masyarakat, pentadbiran, dan imej negara. Dengan menyadari pelbagai kesan negatif rasuah, sebagai mahasiswa wajarlah mengambil inisiatif dalam membantras kes rasuah. Sebelum beralih kepada pelbagai cadangan dalam membantras rasuah daripada perspektif mahasiswa, mari sama-sama memahami apakah yang dimaksudkan dengan pemikiran antisipatori dan SDG 16. Pemikiran antisipatori. Penekanan antisipatori ialah tindakan memberi perhatian awal terhadap sesuatu perkara dengan menjangka kemungkinan yang akan berlaku pada masa hadapan. Beralih kepada SDG 16. SDG merupakan akronim bagi Sustainable Development Goals. Manakala angka 16 merujuk kepada matlamat ke-16 daripada 17 matlamat PBB, yaitu keamanan, keadilan, dan institusi kukuh. Tujuan SDG 16 adalah untuk mewujudkan masyarakat yang aman, adil, dan institusi yang kukuh. Cadangan penyelesaian rasuah daripada perspektif mahasiswa dengan penekanan antisipatori dan sokongan kepada SDG 16. Cadangan pertama ialah melalui pendidikan integriti dan anti rasuah di universiti. Contohnya, pihak college atau university menganjurkan ceramah SPRM untuk setiap mahasiswa dalam menanam kesadaran integriti sejak awal. Seterusnya ialah melalui amalan integriti dalam kehidupan harian. Contohnya, mahasiswa perlu menolak memberi duit kopi kepada pensyarah untuk mendapatkan markah tambahan dan sebaliknya belajar dengan bersungguh-sungguh. Selain itu, dengan melapor salah laku dengan cara yang betul. Contohnya, mahasiswa melaporkan isu rasuah dalam persatuan pelajar melalui saluran resmi universiti atau aplikasi aduan resmi, bukan menyebarkan kabar angin di media sosial. Akhir sekali, ketulusan dalam kepimpinan kelab dan persatuan pelajar. Contohnya, Bendahari Persatuan Pelajar menyiarkan laporan keuangan secara terbuka kepada semua ahli setiap bulan supaya tiada penyalahgunaan uang kelab dan persatuan. Kesimpulannya, sebagai mahasiswa, kita seharusnya memiliki sikap integriti dan anti rasuah dalam setiap kehidupan harian. Hal ini demikian karena nilai integriti seolah-olah merupakan pedang yang menjadi alat setiap pribadi individu dalam mengatasi masalah rasuah. Mahasiswa cegah rasuah, institusi maju berjaya.